Okey, selamat datang. Okey, kita akan tengok contoh peristiwa yang cikgu minta awak salin tadi, kemudian dengan perwatakan yang terdapat dalam novel Chot. Okey, novel Chot ni novel yang awak baca dalam tingkatan 3 lah. Minggu lepas cikgu dah pesan, suruh baca, yang mana ada. Okey, kalau awak tak baca pun sekurang-kurangnya awak cari dalam internet sinopsis dia supaya awak kenal beberapa watak dalam cerita Chot ni. Okey, ada yang baru masuk. Selamat datang. Okey. Okey, tengok pada perwatakan yang cikgu minta awak salin tadi. Okey, terdapat beberapa dalam 6 perwatakan. Cikgu letak tajuknya dekat atas siapakah saya. Okey. Jadi, kita ada Alias, kita ada Som. Som ni kawan baik Alias. Okey, watak utama dalam cerita Chot ialah Alias. Okey. Kemudian kawan baik kepada Alias ialah Som. Okay, seterusnya Mak Leha. Mak Leha ni ialah ibu kepada Alias. Dan Cikgu Sunan pula merupakan cikgu kepada Alias dan juga merangkap guru kelas dia. Okey, Mak Leha ni, ibu kepada Alias ni, dia lumpuh. Jadi disebabkan ibunya lumpuh, tak boleh buat kerja, jadi Alias lah yang terpaksa menanggung tanggungjawab untuk mencari nafkah untuk keluarga dia. Keluarga ni maksudnya dia dengan Mak Liha lah, dia dengan ibu dia. Okay, Alias lah yang masak, Alias yang buat kerja rumah. Jadi untuk memudahkan dia mencari pendapatan untuk keluarga, Alias ni dia membela beruk yang bernama Chot. Okay, Chot ataupun beruk dia ni bukannya dia tangkap kemudian dilatih, dijinak, tak. Chot ataupun beruk dia ni sebenarnya dia dapat daripada arwah ayah dia. Ayah dia dah meninggal, tapi sebelum ayah dia meninggal, ayah dia sempat bagi dia beruk bernama Chot. Jadi Chot ni lah yang Alias latih. Ilmu melatih beruk untuk memanjat memetik kelapa ni Alias belajar daripada arwah ayah dia. Ayah dia sebelum meninggal ataupun mati tu sempat ajar Alias untuk menjinakkan beruk dan bagi dia beruk bernama Chot. Jadi Alias ni dia berjayalah melatih Chot dan tugas Chot dengan Alias adalah memetik kelapa. Dengan upah dia petik kelapa tu, dia boleh beli beras, ubat dan sebagainya untuk mak dia lah. Maksudnya dia petik kelapa tu ikut hari. Kalau hari ni dia dapat petik 10 kelapa, mungkin dapat RM10. Kalau dia tak petik, tak dapatlah duit. Jadi mereka hidup dalam kemiskinan. Tak kerja, tak ada duit. Okey, jadi disebabkan mak dia yang lumpuh tu, jadi dia terpaksalah ambil upah petik kelapa. Antara orang yang dia selalu petik kelapa ialah kebun Pak Din. Pak Din ni bapa pada Som. Dia selalu petik kelapa dekat situ. Okey. Okey, itu tentang Alias dan Mak Leha. Cikgu Sunan iaitu guru kelas dia. Cikgu Sunan ni dalam cerita Chot dia sangat-sangat pemarah, pembengis. Ya, kalau dia tanya kira kalau awak lah kan jadi Alias, awak buat kesalahan, cikgu tu takkan tanya, dia terus bagi hukuman. Terus marah. Kalau tak dapat jawab pun dia terus marah tengking. Dia tak tanya kenapa tak dapat jawab ataupun dia tak terangkan. Okay, dia pembengis lah Cikgu Sunan ni. Okay, kemudian guru besar. Guru besar ni watak dia sekejap je, tetapi guru besar ni wataknya dia prihatin dengan kesusahan murid. Sebab guru besar dia pesan pada Cikgu Sunan supaya cari ada tak murid-murid susah dekat dalam kelas ni.
Kalau siapa-siapa murid susah, dia nak bagi bantuan. Jadi alias ni dia nak sangat masa guru besar datang ke kelas dia tanya ada sesiapa tak murid susah kat sini ni, dia nak sangat angkat tangan tapi dia segan. Dan dia berharap cikgu Sunan, guru kelas dia tahu yang dia tengah susah. Tak ada duit, tak ada pakaian. Tapi cikgu Sunan dia tak prihatin, dia tak tahu. Jadi dah kemudian dekat akhir cerita guru besar panggil cikgu Sunan cakap awak tak tahu ke dalam kelas awak ni murid nama Alias, murid susah. Jadi cikgu Sunan ni dia kurang prihatin, dia tak tahu. Barulah guru besar ni arahkan cikgu Sunan pergi ke rumah Alias, tengok rumah Alias tu macam mana. Barulah cikgu Sunan tu timbul keinsafan bila dia tengok rumah Alias seperti pondok, Alias berleberuk untuk cari kelapa, untuk ambil upah. Jadi masa dia nak insaf pula barulah Cot gigit tangan dia. Okey, kemudian Mak Sukiyah. Mak Sukiyah ni kawan baik pada Mak Liha, Mak Alias dan juga saudara jauh lah, saudara dia. Mak Suleha ni hampir setiap hari, tiap-tiap tengah hari dia akan hantar lauk. Set nasi tengah hari. Sebab dia tahu Alias dengan Mak Liha ni hidup dalam kemiskinan. Dia punya miskin tu sampai tahap dia makan nasi dengan ikan masin saja hari-hari. Itu je yang dia mampu. Kadang-kadang nasi pun nasi semalam, nasi sejuk. Okey, kita tengok pada soalan. Cikgu dah terangkan dia punya perwatakan, apa peristiwa-peristiwa mereka 6 orang ni dalam cerita Cot. Okey, kita tengok peristiwa yang pertama. Saya bertanya kepada Som tentang Alias hanya selepas Alias tidak hadir ke sekolah selama 5 hari. Siapa yang bertanya kepada Som tentang Alias? Itu pun lepas Alias tak datang sekolah selama 5 hari. Maksudnya kalau setakat Alias tu tak datang 1 hari, dia tak tanya pun. Sebab Alias tu dah tak datang 5 hari, barulah dia tanya. Siapa orang ni? Tolong boleh tanya dekat bahagian mesej. Siapakah watak dalam peristiwa yang pertama? Type dekat mesej. Cikgu Sunan. Okey, betul. Ya, Cikgu Sunan. Okey, kemudian watak yang kedua. Saya mendapati cuping telinga kanan Alias bengkak dan kemerahan. Pipi kanan Alias juga lebam selepas terjatuh di dalam kelas. Orang ni pun berada dalam kelas juga. Kita tengok ada 3 orang dalam kelas ni. Ada Cikgu Sunan, ada guru besar dan juga Som. 3 orang ni persamaan dia, ketiga-tiga orang ni berasal dari latar masyarakat dekat sekolah. Okay, siapa yang perasan cuping telinga kanan Alias bengkak dan kemerahan? Pipi kanan Alias juga lebam selepas terjatuh di dalam kelas. Siapakah dia ni? Okey, Som. Okey, betul. Bagus. Okey, jadi climax ataupun peristiwa penting dalam cerita Cot ialah di mana Alias ni dia datang lambat sebab Cot hilang. Pada pagi dia nak pergi sekolah tu, Cot hilang tau. Cot terlepas daripada rantai besi dia. Jadi Alias ni dia sangat sayangkan Cot, dia risau, dia ambil keputusan dia nak cari Cot dulu, kemudian barulah dia nak pergi sekolah. Jadi dia carilah Cot nak cari keliling kampung, tetap tak jumpa. Hari dah nak dekat tengah hari lah, macam dah pukul 10 macam tu. Jadi dia kata tak apalah, dia pergi jugalah sekolah walaupun lambat. Tapi nasib dia malang, masa dia sampai sekolah tu, dia masuk pada waktu Cikgu Sunan tengah ajar matematik. Jadi Cikgu Sunan ni dah tengking dia. Oleh sebab dia terlalu takut sangat dengan Cikgu Sunan ni, dia menggigil dan bila Cikgu Sunan tu tengking dia terkejut, dia jatuh. Masa dia jatuh tu, cuping telinga kanan. Cuping ni kalau telinga awak bahagian lembut belah bawah tu, itu cuping. Cuping telinga kanan dia tu kena pada meja. Kena bucu meja tau. Kena bucu meja dan menyebabkan nanti dia punya telinga dia bernanah. Bernanah, berbau busuk, sakit, dia tak pergi sekolah. Itu yang tak pergi sekolah 5 hari tu yang dekat atas tadi tu. Okey, jadi peristiwa yang kedua, orang yang perasan telinga kanan Alias tu sakit adalah Som. Jadi Som ni seorang kawan yang prihatin.
Dia tanya Alias, sakit tak? Alias geleng-geleng, tak sakit dia kata. Padahal sangat sakit. Okey, peristiwa yang ketiga. Saya suka menghantar nasi dan lauk tengah hari kepada Alias dan ibunya kerana saya faham masalah kemiskinan hidup mereka. Tadi cikgu ada ceritakan siapa yang suka hantar nasi dengan lauk tengah hari ni? Peristiwa ketiga. Guru besar. Mak Sukiyah. Okay, Mak Sukiyah yang suka hantar nasi dan lauk tengah hari. Mak Sukiyah ni kawan dan juga saudara kepada Mak Leha. Hari-hari dia hantar nasi dengan lauk. Sebab dia tahu Alias dengan ibu dia hanya makan nasi sejuk dan juga ikan masin saja kalau dia tak hantar lauk. Jadi dia kesian, dia hantar lauk pada waktu tengah hari. Okey, peristiwa yang keempat. Saya memarahi Alias kerana lebih mementingkan beruknya daripada pelajaran di sekolah. Dan saya juga tidak pernah tahu Alias menggunakan beruknya untuk mencari rezeki. Siapa orang ni suka marah Alias? Guru besar ke Cikgu Sunan? Cikgu Sunan ya. Cikgu Sunan. Dia suka marah Alias. Dia kata Alias malas lah, suka datang lewat lah. Okay, dan dia tak pernah ambil tahu pun yang Alias tu susah sampai guna beruk untuk mencari rezeki. Yang tahu Alias tu susah ialah guru besar. Tapi dekat sini peristiwa ni kata dia tak pernah tahu. Maksudnya itu adalah Cikgu Sunan. Okey, peristiwa yang terakhir. Saya memujuk Alias untuk bersama-sama mencari cot apabila pulang sekolah nanti kerana saya faham betapa pentingnya cot kepada Alias. Okey, siapa yang janji nak cari cot sama-sama ni? Som ya. Kalau awak baca permulaan cerita dia, masa Alias kehilangan cot mula-mula tu, Som ni dia risau sebab kalau lewat nanti Cikgu Sunan mesti marah. Jadi dia janji, dia janji dengan Alias bahawa balik sekolah nanti kita cari sama-sama. Tapi Alias ni degil. Dia degil, dia tak nak cari juga sorang-sorang. Jadi Som pergi sekolah dulu. Balik sekolah tu memang dia orang cari sama-sama. Kemudian barulah muncul cot. Okay. Jadi itu secara ni lah. Okay, cuma cikgu nak terangkan pengakhiran cerita cot ni. Bila Cikgu Sunan datang rumah Alias, Som yang bawa Cikgu Sunan ni datang rumah Alias. Okay, cot dia nampak orang asing, dia tahu yang Cikgu Sunan ni lah yang telah menyakiti telinga Alias. Jadi dia gigit tangan Cikgu Sunan. Jadi Alias ni terkejut, cot ni dia terkam dan gigit tangan Cikgu Sunan sampai berdarah. Berdarah lah, dia benamkan taring dia dalam tangan Cikgu Sunan, lengan Cikgu Sunan. Jadi Alias ni dia panik. Tengok cikgu dia dah berdarah-darah, dia ambil lembing untuk buka kelapa tu, dia tusuk pada dada cot. Jadi cot pun matilah sebab lembing tu tertusuk pada dada dia. Kemudian Alias menangislah, dia terpaksa bunuh cot demi menyelamatkan cikgu dia. Cikgu dia rasa bersalah. Okay? Jadi oleh sebab rasa bersalah tu, cikgu dia tolong dia lah. Sponsor, maksudnya taja pembelajaran dia, taja kehidupan dia, sehinggalah Alias ni berjaya masuk universiti. Sebab Alias tu cakap dekat cikgu dia, cot dah mati, macam mana saya nak cari duit? Saya tak pandai, saya budak-budak lagi kan. Jadi cikgu dia kesian, rasa bersalah, cikgu dia taja kehidupan dan pelajaran dia sampailah dia masuk universiti. Okay, dia tak nak kematian cot tu jadi sesuatu yang sia-sia. Okey, kita tengok jawapan. Okey, ni jawapan dia. Yang pertama tadi Cikgu Sunan, kemudian Som. Yang ketiga Mak Sukiyah, yang keempat sekali lagi Cikgu Sunan dan yang kelima sekali lagi Som. Okey. Okey, sekarang kita nak tengok pada soalan seterusnya, iaitu bukti-bukti. Berdasarkan bukti-bukti peristiwa tadi, jelaskan satu persamaan perwatakan Som dan Mak Sukiyah beserta buktinya. Okey, apa persamaan watak Som dengan Mak Sukiyah? Okey, berbalik pada perwatakan, cara kita nak tulis perwatakan mesti ada seorang yang. Okay.
Boleh tengok dekat bahagian chat, cikgu tulis. Dalam perwatakan kita mesti tulis seorang yang apa. Okey, jadi berdasarkan contoh peristiwa tadi, apakah persamaan watak Som dengan Mak Sukiyah? Okey, boleh type dekat chat. Mak Sukiyah dan Som ialah seorang yang prihatin bukan kepada alias terhadap kesusahan orang lain. Dalam perwatakan kita tak letak nama watak. Kita letak pengganti dia lah. Alias ni siapa? Orang lain ataupun orang sekeliling ataupun jiran dia pun boleh. Bila kita nak terangkan perwatakan, kita tak letak nama Jangan letak alias. Tukar pada orang sekeliling ataupun jiran pun boleh. Okay, yang lain? Baru Sarah je seorang. Cuba yang lain. Som dan Mak Sukiyah ialah seorang yang bukan pemurah hati. Seorang yang baik hati ataupun murah hati pun boleh. Bukan pemurah, tak ada pemurah. Seorang yang murah hati ataupun baik hati. Okey, bagus, Sugeng. Lain? Jawapan sama tak apa. Cikgu nak ayat kamu tu cikgu nak baca. Betul ke tak? Biasanya murid-murid ni jawapannya betul. Tetapi cara awak buat ayat tu yang salah. Dan cara buat ayat yang salah tu yang menyebabkan jawapan jadi salah. Rugilah sebab awak sebenarnya tahu jawapan yang betul. Tapi salah buat ayat. Mak Sukiyah dan Som ialah seorang yang mengambil berat tentang kesusahan orang lain. Okey, boleh. Mak Sukiyah dan Som seorang yang suka membantu orang sekeliling. Okey, boleh. Mak Sukiyah dan Som ialah seorang yang baik hati kerana mereka selalu mengambil berat tentang orang lain. Okey, bagus. Okey. Yang seterus-seterus ni okeylah sebab awak dah dengar pembetulan daripada jawapan Sarah dengan Sugeng tadi. Okey, berdasarkan bukti-bukti peristiwa tadi, persamaan perwatakan Som dan Mak Sukiyah ialah mereka merupakan seorang yang prihatin terhadap kesusahan orang lain. Okey, buktinya Som berasa simpati akan kehilangan Cot dan berjanji akan bersama-sama mencari Cot setelah pulang dari sekolah. Dia janji dengan siapa tu? Amisha? Dia simpati kat siapa? Alias, ada nama alias kat situ Selain itu, Mak Sukiyah berasa simpati akan nasib alias kerana terpaksa memikul tanggungjawab menyara ibunya yang lumpuh dan dengan mengambil upah memetik kelapa. Okey, memanglah Mak Sukiyah tu berasa simpati, tapi apa yang dia buat? Apa tindakan dia selepas dia dah simpati? Kalau Som tadi dia rasa simpati, dia janji akan cari Cot sama-sama balik dari sekolah nanti. Manakala Mak Sukiyah ni apa yang dia buat bila dia dah rasa simpati pada orang lain? Oleh itu, Mak Sukiyah sering menghantar makanan, nasi dan lauk pada waktu tengah hari. Kerana simpati akan kemiskinan alias dan ibunya. Macam tu Kalau yang Som tadi, dia simpati kepada alias akan kehilangan Cot. Jadi dia berjanji akan mencari Cot bersama-sama setelah pulang dari sekolah nanti. Itu peristiwa dia. Okey, cara sekarang ni cikgu nak awak tulis. Tadi dah salin soalan kan? Soalan yang kedua ni tadi. Soalan yang ni. Yang kosong putih ni. Okay, cikgu nak awak tulis jawapannya sekarang. Tulis jawapannya sekarang. Macam Amrisha ni lah. Tapi Amrisha punya ni tadi cikgu dah betulkan. Okay, tulis sekarang. Cikgu bagi masa dalam 4 minit. Tetapi, lupa. Tetapi, cara mula tu salah Misha dah terus tulis jawapan. Cara mula tu semua orang mesti mula dengan cara yang sama. Boleh tengok dekat chat, cikgu bagi cara mula Okey. Berdasarkan
berdasarkan novel Chot karya Azizi Haji Abdullah yang saya pelajari di tingkatan 3, terdapat persamaan antara watak Som dan Maksudiyah. Tengok dekat chat cikgu bagi. Jadi jawapan awak mesti mula dengan ayat ni. Berdasarkan novel Chot karya Azizi Haji Abdullah yang saya pelajari di tingkatan 3, terdapat persamaan antara watak Som dan Maksudiyah. Titik. Lepas tu baru sambung. Persamaan watak Som dan Maksudiyah ialah mereka seorang yang seorang yang prihatin. Buktinya, apa yang Som buat. Manakala Maksudiyah pula, apa yang dia buat. Okey, 5 minit untuk tulis jawapan. Buat sekarang. Kalau tak jelas, tak tahu, tolong tanya dekat bahagian chat. Cikgu akan jawab. Misal. Okey, cikgu akan buka bahagian peristiwa tadi supaya dapat membantu kamu membina jawapan. Ni boleh tengok. Kita nak tadi Maksudiyah dengan Som je. Kita nak Maksudiyah dengan Som sahaja. Jadi tengok pada bahagian Maksudiyah dengan Som. Som ada 2 Maksudiyah ada 1 ni. Guna. Bahagian saya tu tukarlah dengan nama dia. Contoh, Som ni kat bawah saya memujuk alias. Letak nama Som. Som memujuk alias untuk bersama-sama kerana Som faham betapa pentingnya Chot kepada alias. Sebab tu cikgu suruh awak salin peristiwa ni siap-siap. Supaya menggunakan peristiwa ni awak boleh olah, tukar jadi jawapan.
Okey. Yang ini awak type dekat chat ni saya baca. Berdasarkan kisah Sarah, berdasarkan novel cop karya Azizi Hajat Abdullah yang saya pelajari di tingkatan 3, terdapat persamaan antara watak Som dan Mak Sukia. Persamaan antara watak Som dan Mak Sukia ialah seorang yang prihatin terhadap kesusahan orang lain. Okey. Buktinya, Som memujuk alias untuk bersama-sama mencari cot apabila pulang daripada sekolah kerana dia faham betapa pentingnya cot kepada alias. Okay. Manakala Mak Sukia pula menghantar nasi dan lauk tengah hari kepada alias dan ibunya kerana dia faham masalah kemiskinan hidup mereka. Okey. Okey, bagus. Jadi yang lain boleh juga buat jawapan macam ni lah. Okey, sebab jawapan cikgu dah bagi. Awak tinggal tukar olah dia jadi jawapan awak sendiri. Harap yang lain pun dah siap lah tulis dekat atas kertas. Sebab kita akan beralih kepada soalan seterusnya. Okey, 2 minit. Cikgu minta awak selesaikan jawapan ni tadi. Okey, ni jawapan Mereka sangat prihatin terhadap masalah dan kesusahan orang lain. Ni jawapan. Cikgu gunakan dia. Dia sebenarnya guna perkataan dia pun boleh. Kalau ulang nama watak tu pun boleh. Tak ada masalah. Okey. Okey, jadi cikgu anggap selesai. Untuk bahagian yang ini, kita akan beralih kepada soalan seterusnya. Okey, ada satu lagi soalan Okey, soalan seterusnya, tadi kita dah buat tentang persamaan. Sekarang kita tengok pada perbezaan perwatakan. Okey, cikgu minta awak salin soalan yang kedua, iaitu soalan perbezaan. Tajuknya tajuknya ialah soalan perbezaan. Okey, kali ini kita akan buat perbandingan perwatakan. Okey, kita tengok soalan ni. Berdasarkan bukti-bukti peristiwa tadi, jelaskan satu perbezaan antara watak Som dengan Cikgu Sunan. Okey, beserta buktinya. Kita nak tengok apa beza Som dengan Cikgu Sunan. Macam saya cakap tadi lah. Okey, kalau Som tu macam mana? Kita tengok balik peristiwa. Beza Som dengan Cikgu Sunan. Som ada 2 peristiwa, Cikgu Sunan pun ada 2 peristiwa. Okay, apa perbezaannya? Bagi satu perbezaan je. Okey, kita bincang dulu dekat tepi ni, apa perbezaan Som dengan Cikgu Sunan? Kalau tadi kita kata Som seorang yang prihatin. Jadi Cikgu Sunan boleh check dekat tepi ni Kalau kita kata Som tadi seorang yang prihatin, Cikgu Sunan ni pula seorang yang apa? Sebab kita tengok alias tak hadir 5 hari baru dia tanya. Kemudian dia tak pernah tahu pun yang alias tu guna beruk untuk cari rezeki. Okey, seorang yang tidak bertanggungjawab dan ada satu lagi. Kalau tadi Som prihatin, dia Cikgu Sunan ni pula panas baran. Jadi Som tu penyabar. Dia mesti, kalau Som prihatin, Cikgu Sunan tu seorang yang tidak prihatin dan tidak bertanggungjawab. Tidak bertanggungjawab dan tidak prihatin terhadap kesusahan orang lain.
Cuba binayat Cikgu Sunan ialah seorang yang tidak sabar ni tak tepat. Salah Seorang yang panas baran, kita tak boleh buat perbandingan sebab Som tak ada sikap panas baran ataupun tak. Perbandingan ni dia mesti dekat Som ada benda tu, dekat Cikgu Sunan pun ada. Contoh tadi cikgu bagi prihatin dengan tak prihatin. Prihatin, apa yang dia buat? Tak prihatin, apa yang dia buat? Kalau kita kata panas baran, Cikgu Sunan panas baran, kita tahulah dia marah. Okey, Som tak panas baran. Kalau Som tak panas baran, apa bukti Som ni tak panas baran? Tak ada contoh peristiwa yang mengatakan Som tak panas baran. Naik angin pun tak boleh salah. Naik angin bukan perwatakan Ingat sekarang ni kita bincang tentang perwatakan. Perwatakan mesti pemaaf, pemurah. Pemurah tadi murah hati murah hati, baik hati, penyayang, bertanggungjawab. Apa lagi? Okey, kalau Cikgu Sunan seorang yang pemarah, Som seorang yang apa? Dia mesti dua-dua kena ada. Som merupakan seorang prihatin manakala Cikgu Sunan merupakan seorang yang tidak bertanggungjawab dan tegas. Manakala tak ada manakala ni maksudnya ada seorang lagi. Som seorang yang prihatin manakala Cikgu Sunan merupakan seorang yang tidak prihatin. Som seorang yang baik hati. Jadi manakala Cikgu Sunan mesti ada manakala perbandingan sebab kita jawab soalan perbandingan. Okay, kita tengok jawapan dulu supaya awak boleh agaklah jawapannya macam mana. Sekejap. Ini persamaan, perbezaan. Okey. Perbezaan tengok. Cara dia tulis jawapan. Okey. Perbezaan yang terdapat dalam watak Som dan Cikgu Sunan pula ialah Som mempunyai sifat prihatin yang tinggi berbanding Cikgu Sunan. Mesti ada ayat perbandingan. Okey, kalau kita buat perbandingan, perbezaan, saya lebih tinggi daripada dia. Dia lebih bijak daripada saya. Lebih, mesti ada perkataan perbandingan. Jadi, Som mempunyai sifat prihatin tinggi berbanding Cikgu Sunan. Bukti dia, bukti senang aja. Bukti kita ambil daripada ni tadi. Daripada peristiwa. Okay, bukti dia, Som memujuk Alias untuk bersama-sama mencari Cot apabila pulang dari sekolah kerana Som faham betapa pentingnya Cot kepada Alias. Titik. Okay, Cikgu Sunan pula memarahi Alias kerana lebih mementingkan beruknya daripada pelajaran dan Cikgu Sunan tidak pernah tahu bahawa Alias menggunakan beruknya untuk mencari rezeki. Okay. Peristiwa tak ada masalah, boleh ambil daripada yang cikgu tulis tadi. Cuma ayat tu cikgu type dekat chat ni Okay. Som mempunyai sifat keprihatinan ataupun Som seorang yang prihatin lah. Som seorang yang prihatin terhadap kesusahan orang lain berbanding Cikgu Sunan. Itu dia punya keyword dia, perbandingan. Okey, jadi jawapan awak sepatutnya begini. Berdasarkan Novel karya Azizia Jedablah siapa jadi tingkatan 3. Perbezaan perwatakan Som dengan Cikgu Sunan
adalah Som seorang yang prihatin terhadap cikgu type terhadap kesusahan orang lain berbanding Cikgu Sunan. Buktinya, bukti tu awak masukkan ni. Buktinya tu bukti awak masukkan peristiwa. Cikgu Sunan dengan Som yang bawah. Ambil peristiwa yang bawah sekali tu. Cikgu Sunan dengan Som. Kenapa cikgu suruh ambil yang bawah tu? Sebab yang bawah tu dua-dua cerita tentang alias dan beruknya. Kalau Som, pandangan dia pada alias dengan Chot ataupun beruk alias tu macam mana? Tapi kalau pada cikgu Sunan pula macam mana? Lain-lain kan? Pada Som dia tahu beruk tu penting pada alias. Tapi cikgu Sunan dia tak faham beruk tu penting pada alias. Okay, jadi cuba buat jawapan awak sendiri. Ayat yang pertama nak mula tu boleh ambil daripada ayat cikgu dekat chat ni. Cikgu bagi masa 4 minit untuk buat jawapan. Kalau rajin, boleh post jawapan dekat tepi chat ni, cikgu boleh baca dan simak. Sebab nanti kalau keluar soalan begini, perbandingan perwatakan, cikgu tak naklah awak tak boleh jawab. Ataupun cara awak jawab tu mungkin salah ke. Jadi kalau masa latihan ni, awak post jawapan awak dekat bahagian chat, cikgu boleh semak, tak adalah awak buat kesalahan masa exam. Okay, kita akan ada exam juga sebab awak ni tingkatan 3, mesti tak lari daripada peperiksaan. Okay, yang sekarang ni memanglah online, tetapi mungkin kalau akan datang lagi 4-5 bulan sekolah buka, kita akan lanjut dengan peperiksaan percubaan ataupun akhir tahun. Yang mana biasanya result je digunakan untuk kelayakan awak masuk ke tingkatan 4 nanti. Okay, untuk streaming tingkatan 4. Okey, 3 minit dah berlalu. Okay, mohon lengkapkan kerja awak. Saya bagi lagi 2 minit. Siapkan. Kemudian kita beralih kepada pengajaran pula lepas ni.
Okey, dah selesai soalan perbezaan ni. Cikgu nak respon, boleh tulis dekat chat. Dah selesai belum? Dah siap belum? Kalau belum pun tolong bagi tahu. Okey, ada yang belum, tak apa. Saya tunggu sekejap. Okey, setakat ni cikgu boleh tunggu setakat inilah 9.45 saja. Sebab kita nak teruskan satu lagi soalan yang terakhir, yang mana kita kena tengok soalan tu kemudian kena bincang jawapan juga. Okay, sebab dia tak sama dengan yang ni. Okey, jadi cikgu nak tutup dulu slide yang ni. Okey, sekarang kita akan lihat soalan. Biasanya dalam peperiksaan, soalan akan ditulis, rupa soalan tu akan beginilah. Okey, jawapan anda hendaklah berdasarkan satu daripada novel yang anda pelajari. Kemudian dia akan bagi 4 jenis novel. Cikgu zoomkan sikit, sekejap. Okey. Okay, alright. Okay, lagi yang baru masuk. Okey, jadi dia akan bagi 4 jenis novel. Okay, tetapi tolong hati-hati, awak pilih novel yang awak belajar sahaja. Okay, 4 novel ni merujuk pada 4 zon dalam Malaysia. Awak pilih yang novel awak kenal. Contoh dekat sini ada 4, Tawanan Komander Kaukasus, Justeru Impian Dijaring, Hempasan Ombak dengan Cot. 3 lagi tu kan awak tak belajar, yang awak belajar Cot. Pilih yang awak belajar je lah. Jangan pandai-pandai pergi pilih Tawanan Komander Kaukasus ke, kan, Hempasan Ombak ke. Kita tak belajar. Zon kita Melaka, kita belajar Cot sahaja. Jadi pilih Cot. Okay. Okey, jadi kemudian selepas pilihan novel, dia akan bagi stimulasi, iaitu maksud, kadang-kadang definisi. Okey, dekat sini dia bagi peleraian. Peleraian merupakan bahagian akhir sesebuah novel. Berdasarkan penyataan peleraian yang diberikan di bawah,
kemukakan 3 pengajaran yang dapat diperoleh daripada peleraian tersebut. Okey, jadi oleh sebab kita belajar novel Chot, kita teruskan sehingga jumpa novel Chot. Okey, dekat sini. Alias. Okay, kita tengok alias. Alias mengambil, ini bahagian peleraian. Peleraian ni maksudnya dalam sesebuah cerita kita ada permulaan, kita ada climax, okay, itu unsur suspend dia. Kemudian peleraian bawah dia, okay. Okay, jadi pengakhiran ataupun peleraian cerita dia, alias mengambil lembing yang berkarat yang berada di bawah rumah lalu merodok mata lembing itu. Merodok ni, dia bukan macam menikam Merodok ni maksudnya dia, kalau tikam kita guna pisau, kalau lembing kita guna merodok. Kira rejam lah. Tapi kalau rejam kita baling, dia tak rejam. Okay, dia cocok. Tetapi untuk lembing kita panggil merodok. Okay, mata lembing itu ke perut Chot. Chot mati di tangan Alias. Alias menjerit sekuat-kuat hati dan memohon maaf daripada Chot. Dia minta maaf kerana dia terpaksa membunuh Chot. Alias tidak boleh kembali ke sekolah kerana beruk yang memberikan rezeki kepada keluarganya telah mati. Dia tak boleh sekolah sebab bila Chot mati, dia kena kerja lah, kena kerja lebih. Jadi macam mana dia nak sekolah kalau dia tak ada duit? Senang cerita macam tu lah. Duit tak ada, macam mana nak sekolah kan? Sebab sekolah kita kena bayar yuran dan sebagainya. Okey. Jadi Cikgu Sunan berasa serba salah. Dia berjanji akan membiayai pendidikan Alias sehingga universiti. Jadi oleh sebab Cikgu Sunan ni rasa bersalah, Alias bunuh Chot kerana dia pun janjilah akan membiayai. Membiayai ni menanggung pendidikan Alias sehingga universiti. Okey, jadi soalan dia tadi, kita berbalik pada soalan. Okay, dia nak 3 pengajaran daripada peristiwa ini. Okey, daripada peristiwa Alias bunuh Chot, Alias minta maaf, kemudian Alias tak boleh pergi sekolah kerana tak ada duit. Cikgu Sunan rasa bersalah, dia berjanji akan membiayai pendidikan Alias. Apakah 3 pengajaran yang boleh kita dapat daripada peristiwa ini sahaja? Boleh type dekat bahagian tepi. Okey. Awak type dulu jawapan awak, cikgu baca dan betulkan. Kemudian baru kita tulis dekat atas kertas. Supaya awak tulis tu, awak terus tulis jawapan yang betul. Okey. Okey, type dekat tepi. Apakah pengajaran yang boleh kita dapat daripada peristiwa ini? Okey, cara tulis pengajaran. Boleh tengok dekat bahagian chat. Okay, kita hendaklah apa? Okay, kita mestilah. Kita haruslah. Itu cara kita tulis pengajaran. Ya, depan ni cikgu dah bagi dah. Okay, tulis je yang mana awak tahu, tak apa. Kalau tahu 1, tulislah 1 je. Kalau tahu 2, tulis 2. Kalau tahu 3 pengajaran, tulis 3. Tak apa, cikgu nak tengok jawapan tu, cikgu nak betulkan.
Okey, ada banyak jawapan ni, kita tengok. Kita hendaklah, Kaisara, kita hendaklah mempunyai sifat kasih sayang terhadap haiwan. Kita hendaklah mempunyai sifat kasih sayang terhadap. Okey, boleh? Kita hendaklah bertanggungjawab atas perbuatan yang telah kita lakukan. Perbuatan yang kita lakukan, yang telah kita lakukan. Okay, betul. Tambah sikit perkataan telah tu. Kita hendaklah prihatin akan kesusahan orang lain. Okay, bagus. Kita hendaklah insaf apabila menyedari kesilapan yang telah dilakukan. Okay, betul. Kita hendaklah tidak terburu-buru ketika melakukan sesuatu. Kita hendaklah tidak terburu-buru ketika membuat sesuatu keputusan. Okay, dia buat keputusan untuk bunuh Chot kan. Kemudian dia sendiri menyesal. Kita hendaklah tidak terburu-buru ketika melakukan sesuatu, ketika memutuskan sesuatu keputusan. Kita harus sentiasa berfikir sebelum melakukan sesuatu. Okey. Kita mestilah mengamalkan sikap saling menyayangi sesama makhluk. Contohnya, Alias amat menyayangi ibunya dan menjaga ibunya dengan baik. Dia juga sangat sayangkan Broadband sehingga sanggup mencari syaitan hilang. Okey, Amisha, soalan dia kata dia nak pengajaran daripada petikan ini sahaja. Dia tak nak daripada novel. Ingat Amisha, arahan kita kena ikut arahan soalan. Walaupun kita tahu the whole cerita ni, tetapi soalan kata dia nak peristiwa dan yang dia bagi je. Tengok soalan. Ikut soalan. Kalau awak jawab macam ni, memang salah lah. Sebab awak masukkan peristiwa lain. Dia tak nak peristiwa lain, dia nak peristiwa yang ini je. Peristiwa yang dia bagi je. Kita mestilah, typing error Davina, mestilah mengamalkan sikap saling menyayangi sesama makhluk. Okay. Kita hendaklah tabah dalam menempuh segala dugaan dalam hidup kita. Tabah. Ada yang tabah ke? Tak sesuai Syamili. Tabah. Dekat sini tak nampak pula yang dia alias bersabar dan meneruskan perjalanan. Tak ada. Tak ada. Kita haruslah tidak bertindak mengikut emosi, Davina. Okey, bagus, betul. Kita hendaklah mengamalkan sikap tolong-menolong antara satu dengan yang lain. Amrisha betulkan ayat antara satu sama lain. Ke satu dengan yang lain. Kita perlu sedar dan insaf akan kesilapan yang telah dilakukan. Okey, ataupun kita perlulah sedar dan bertanggungjawab atas kesilapan yang telah dilakukan. Okey, boleh. Setakat ni saya tengok pengajaran yang diberikan semuanya boleh diterima. Cuma ayat dia yang cikgu betulkan tadi. Okey. Okey, jadi cara menulis jawapan pengajaran. Okey, tengok dekat bahagian chat, cikgu bagi. Sama juga, ayat dia sama. Okey. Ayat dia sama, kejap cikgu tengok ayat tadi. Oh Allah. Baiklah. Berdasarkan novel Chot karya Azizi Haji Abdullah yang saya pelajari di tingkatan 3, terdapat 3 pengajaran yang boleh diambil berdasarkan peristiwa yang diberikan. Pengajaran yang pertama ialah masukkan jawapan awak. Cikgu ada
dekat chat tu cikgu ada tulis, boleh ambil ayat cikgu. Berdasarkan novel Cot karya Azizi Haji Abdullah yang saya pelajari di tingkatan 3, terdapat 3 pengajaran yang boleh diambil berdasarkan peristiwa yang diberikan. Titik. Pengajaran yang pertama ialah, ambil satu. Kita hendaklah mempunyai sifat saling menyayangi sesama makhluk Tuhan. Titik. Seterusnya, kita hendaklah prihatin terhadap kesusahan orang sekeliling. Titik. Akhir sekali, kita hendaklah bertanggungjawab atas kesilapan yang telah kita lakukan. Titik. Itu dah dapat 3. Okeylah. Cukuplah. Itu saja. Simple aja sebenarnya novel ni, tetapi kita kena ikut arahan. Kalau dia nak persamaan watak, kita buat persamaan. Kalau dia nak perbezaan, kita buat perbezaan. Kalau dia nak pengajaran, pengajaran. Yang penting baca soalan ikut arahan soalan supaya kita tak terkeluar daripada skop dia. Okey, soalan pengajaran ni cikgu akan bagi screenshot. Okey, awak buat sebagai kerja sekolah sebelum hari Jumaat akhirlah tolong hantar pada cikgu. Sikit je jawapan kita dah bincang. Okey. Yang ni pun rakaman pelajaran hari ni pun cikgu ada record, cikgu akan post, boleh bincang tengok balik. Okey. Okey, jadi masa pun dah pukul 10. Ada soalan tak setakat ni tentang novel Cot ni? Okey, hari ni kita dah cover perwatakan dengan pengajaran. Okey, ada soalan tak? Kalau ada soalan boleh PM cikgu. Saya mungkin balas lambat sikit tetapi insya-Allah saya akan balaslah. Okey, kalau ada soalan boleh tanya saya lah. Kalau awak mesej saya malam pun tak ada masalah. Cuma saya akan balas pagi esok atau tengah hari esok lah. So, kadang-kadang saya declare di tempat. Okey, kalau tak ada, saya stop dulu setakat ini. Soalan ni saya akan post kejap lagi dalam grup. Awak buat atas kertas kajang ataupun kalau yang 3 Daisy buat atas kertas kajang sebab buku awak dekat saya. Yang 3H dengan 3 Lavender buat dalam buku Komsas. Lepas tu ambil gambar macam exam hari tu, ambil gambar, hantar dekat dalam grup je, tak apa. Okey, itu sahaja. Terima kasih kerana hadir ke kelas hari ini. Okey. Jaga SOP, jaga diri, Melaka kes sekarang ni sangat tinggi. Okay, itu sahaja. Saya habiskan kelas pada hari inilah. Kita dismiss pada hari ini. Okay, terima kasih. Terima kasih cikgu. Okay, sama-sama. Cikgu. Okay, sama-sama. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu.